Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kelas yang lalu kita telah membincangkan tentang perkara-perkara yang merosakkan jiwa, merosakkan kerohanian, ya, dan kesan-kesannya. Kesan-kesan apabila kita tidak menjaga hati, ya, dan menyebabkan hati ini menjadi rosak. Hati yang kita maksudkan, sekali lagi kita ulang, iaitulah jiwa raga, jiwa kita, kerohanian kita, ruh kita. Kemudian musannif kata, apa makna, apa yang kita kata amal qulub ni, amal hati ni apa, amalan hati ni apa? Iaitulah amalan-amalan yang tempat berlakunya itu adalah di jantung hati kita, jantung rohani kita. Yang paling besar sekali ialah membenarkan Allah dan Rasul, yang merupakan salah satu daripada komponen, rukun, juzuk daripada iman. Seperti juga perasaan takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Ini semua adalah maknanya. Sebab amal ibadah terbahagi kepada dari sudut anggota yang ia berlaku dengannya. Kita ada a'mal, macam kita kata iman terbahagi kepada tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu terbahagi kepada membenarkan dengan jantung rohani kita, membenarkan secara dalaman, percaya akan Allah dan Rasulnya, membenarkan segala apa yang Allah dan Rasulnya bagi tahu, menerima dan mengakui akan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga merangkumi iqrarun bil lisan, pengakuan dengan lisan, dan amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Dan anggota badan ni termasuklah dalamnya anggota badan yang zahir dan anggota badan yang batin. Dan anggota badan yang batin itu ialah jantung rohani kita. Ya. Jadi ada amal-amal, setiap amalan ibadat ini terbahagi, berserak kepada anggota tubuh kita. Ada ibadat yang berkaitan dengan mata. Ada ibadat yang berkaitan dengan mulut, banyak. Ada ibadat yang berkaitan dengan telinga, pun banyak. Kan? Ada ibadat yang berkaitan dengan tangan dan kaki, pergerakan tangan dan kaki kita, tubuh badan kita, tulang belulang kita. Kan? Nabi SAW kata, atas setiap tulang anak Adam ini sedekah pada setiap hari yang terbit padanya matahari. Kan? Ada saja amalan yang mesti dibuat oleh setiap anggota tubuh badan kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ketinggalanlah amal kerohanian kita. Ada ibadat untuk otak kita, berfikir, tafakur tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, tadabbur, faham. Ada yang berkaitan dengan jantung hati kita, perasaan kita, emosi kita. Dan kedua-duanya macam kita dah sebut, otak dan jantung kita inilah yang disebut sebagai qalbun, di mana di sinilah beradanya rohani kita, roh kita itu yang padanya merasai emosi di jantung hati kita dan berfikir dengan otak. Dan otak dan jantung itu mempunyai perkatian yang rapat dalam membentuk al-qalb. Dan kata Ibn Qayyim rahimahullah, dari segi kepentingan amalan hati, amalan jantung rohani kita,
فعمل القلب هو الروح العبودية ولبها، فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. والنية هي عمل القلب الذي هو ملك الأعضاء والمقصود بالأمر والنهي، فكيف يسقط واجبه ويعتبر واجب رعيته وجنده وأتباعه اللاتي إنما شرعت واجباتها لأجله ولأجل صلاحه. فإذا بعث جنوده ورعيته وتغيبه عن الخدمة والعبودية فما أجدر تلك الخدمة بالرد والمقت. Masya Allah. Al-Qayyim kata, amalan jantung rohani kita ini, amalan qalb kita ini adalah ruh kepada peribadatan kita kepada Allah, dan intinya apabila amalan anggota tubuh, amalan anggota zahir kosong daripada amalan hati, maka ia seperti jasad yang mati. Dan niat, innamal a'malu bin niyat. Nabi kata innamal a'malu bin niyah. Dan daripada sini ulama fuqaha, ulama fiqh merumuskan kaedah fiqh yang pertama sekali ialah al-umuru bimaqasidiha. Kan? Ini adalah kaedah fiqh yang pertama sekali, al-umuru bimaqasidiha, ambil daripada hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Amalan itu diukur dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ganjaran amalan itu berdasarkan niat. Jadi dan niat itu di mana? Niat itu di jantung rohani kita, pada perasaan kita, pada jiwa kita. Kan? Yang mana ianya adalah amalan jantung hati yang merupakan raja segala anggota. Dan jantung hati inilah, jantung rohani kita inilah maksud ditujukan kepadanya suruhan dan perintah dan larangan, suruhan dan larangan. Maka bagaimana mungkin gugur daripadanya kewajipan tetapi diambil kira kewajipan rakyat dan tentera dan pengikutnya yang sebenarnya disyariatkan kepada mereka amalan-amalan itu demi kemaslahatannya. Yakni, macam mana kita kata hati tak payah beramal? Atau kita kata amalan hati ni kita tak perlu ambil kisah. Dan kita hanya pentingkan amal zahir. Sedangkan amal zahir ini disyariatkan sebagai penjaga dan tujuannya adalah untuk memperelokkan lubuk hati kita ini. Tujuan kita disuruh sujud dengan dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dua hujung kaki adalah untuk merendahkan kalbu kita itu. Yang di dalamnya ada perasaan ego, perasaan tinggi diri, takabur. Tujuan sujud itu ialah supaya dengan merendahnya dahi, tangan dan kaki dan lutut kita, rendahlah hati itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu tujuannya. Tujuan kita disuruh menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga pemikiran, menjaga langkah dan gerak-geri, 4 perkara yang telah kita belajar sebelum ni adalah untuk menjaga apa? Menjaga kemaslahatan, menjaga kesihatan dan keafiatan jantung rohani kita, kalbu kita. Kan? Apabila dia mengutuskan tentera dan rakyatnya, lalu dia pula yang menghilangkan diri daripada khidmat dan perhambaan diri, maka amat layaklah khidmat itu ditolak dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah amalan jasad yang tidak ada padanya kehadiran rohani akan ditolak. Salat yang diambil kira pergerakan anggota badan itu bersama dengan khusyuk. Itulah salat yang dikehendaki khusyuk. Sebab itu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tengok orang dalam salat duk bergerak-gerak tangannya. Ibn Abbas kata, kalaulah jantung hatinya law khasha'a qalbuh la khasha'at yaduh. Kalau jantung rohaninya khusyuk, akan khusyuklah tangannya.
Kalau jantung hati dia khusyuk, khusyuklah tangan. Ya. Tapi kalau dah dalam pemikiran itu, dalam otak tu duk fikir macam-macam benda dan perasaan itu tidak fokus kepada Allah Ta'ala, duk ada lagi perasaan itu, perasaan ini. Kalau tidak, apa makna ulama kata makruh orang solat ketika rasa nak tahan kencing, ya, tahan angin, ya. Kenapa makruh solat dalam keadaan tersebut? Kerana keadaan itu menyebabkan emosi kita, perasaan kita yang merupakan khusyuk tidak akan fokus, tidak akan hadir. Kan? ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. Kata Ibn Qayyim lagi, barang siapa yang perhati betul-betul syariat ini, sumbernya, segala perkara yang berkaitan dengan syariat, dia akan tahu bahawa ada ikatan yang kukuh antara amalan anggota tubuh yang zahir dengan amalan jantung rohani. Dan bahawa amalan anggota zahir itu tidak memanfaat tanpa amalan kerohanian, tanpa amalan jantung rohani kita. Dan bahawa amal qulub itu lebih fardu atas hamba daripada amal anggota tubuh badan. Bahkan anggota tubuh badan tidak akan bergerak untuk melakukan ibadah tanpa adanya amalan hati. Sebab Nabi dah kata innamal a'malu binniyah. Dan Nabi dah kata ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi ukurannya ialah jantung rohani kita ini, perasaan kita, emosi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan emosi yang paling utama sekali ialah cinta kepada Allah, kemudian takut dan harap kepada Allah. Jadi kalau tiga emosi ini kuat, kental, kukuh, utuh, maka otomatis tangan, kaki, mata, mulut, telinga, hidung semua akan bergerak ke arah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kendur perasaan ini, kendurlah juga anggota yang lain daripada memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Qayyim, tidak dapat dibezakan orang mukmin dengan munafik melainkan dengan apa yang ada dalam hati. Betul tak? Orang munafik, apa pasal jadi munafik? Kerana di dalam dia hanya beramal dengan anggota zahir tapi tidak dengan anggota batin. Itulah munafik. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang munafikin itu pendusta? Dusta macam mana? Sebab mereka hanya bersaksi dengan lidah tanpa dalam hati, dalam kalbu mereka tidak ada iman. Itulah munafik. Kan? Dan adakah boleh satu orang masuk Islam melainkan dengan amal hatinya sebelum amal jawarihnya? Memanglah orang masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, kita hukum zahirnya Islam. Tidak. Tetapi Islam itu untuk menjadi valid di akhirat, untuk menjadi sah dan laku di akhirat nanti, ialah iman dalam hatinya. Rukun iman yang 6 itu. Orang yang masuk Islam, yang ikhlas masuk Islam, apa yang Islam dulu? Lidah dia kah, hati dia kah? Hati dia dulu. Hati dia percaya kepada Allah, membawa untuk dia berikrar dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Ucapan lidah itu
bermanfaat bila ia diucapkan dengan pembenaran yang ada dalam hati. Pembenaran dalam hati. Dan hubungan amal hati dengan anggota badan itu terselah. Ya. Dan perhambaan jiwa, perhambaan hati, qalbun ini lebih besar daripada perhambaan anggota tubuh badan, dan lebih banyak dan lebih kekal kerana ia wajib sepanjang masa. Ya. Wajib sepanjang masa. Tidak. Iman, ada tak waktu kita boleh tak percaya kepada Allah? Tak boleh. Tapi amal anggota badan, rukun Islam dengan rukun iman. Rukun iman, kita pergi mana pun kena ada rukun iman. Masuk jamban ke, masuk mana ke, kena ada rukun iman. Kalau rukun iman ni hilang daripada jantung jiwa kita, habislah. Selesailah kita. Na'udzubillah min zalik. Rukun Islam ada waktu. Solat ada waktu dia, bukan kita boleh solat sepanjang masa. Ada waktu dia, ada waktu yang tak boleh solat. Kan? Puasa ada masa dia, ada time dia, ada bulan dia yang kena puasa, ada waktu dia daripada waktu bila sampai ke bila. Bukan kita nak boleh puasa malam. Kan? Puasa raya tak boleh. Kan? Zakat ada syarat-syarat dia. Ada masa dia, setahun sekali cukup haul. Cukup nisab. Kata-kata tertentu. Haji ada masa, seumur hidup sekali saja. Kan? Tak kita tengok rukun Islam kan? Mengucap 2 kali syahadah pun bukan mesti kena tiap waktu mengucap. Orang yang sebelumnya bukan, yang dilahirkan daripada keluarga yang bukan Islam, diwajibkan dia mengucap sekali je. Mengucap ketika dia nak masuk Islam, itu je lah. Lepas tu dia tak wajib dah mengucap kecuali dalam solat masa tahiyat. Yalah, itu rukun solat. Bersama dengan solat. Bukan disuruh mengucap sebanyak masa lah. Tetapi rukun iman yang merupakan amalan hati. Ada waktu kita boleh tak percaya pada mana-mana rukun iman. Tak boleh. Kan? Menunjukkan amalan hati itu lebih besar dan lebih agung. Dan amalan anggota badan tadi, solat, puasa, zakat, haji pun semua tadi, bolehkah dibuat tanpa niat? Ulama Islam tidak ada khilaf bahawa semua amalan ini mesti dengan niat. Cuma khilaf sama ada niat itu berbentuk rukun ataupun syarat. Ada kata dia syartu sihah, ada yang kata niat itu syarat sah, ada yang kata rukun. Tapi mesti ada niat. Kalau orang tak ada niat, tak ada apa nama, tak sah. Apa benda dia buat pun tak sah. Kan? Dia bangkit pagi Ramadan, tak makan sampai tengah hari. Kan? Orang kata, awak tak makan. Tak berasa lapar lagi. Kata, ingat hari ni makan sehari sekali cukup dah. Awak tak puasa. Awak puasa, kata. Dia pun tak ingat kata Ramadan. Sah puasa dia? Tak sah. Tak sah. Puasa dia tak sah. Tak ada niat. Kan? Jadi maknanya dia sepatutnya bayar zakat. Tapi dia terlupa. Dia tak bayar zakat. Dia pergi bagi derma. Dia bagi sedekah. Bagi infak dekat masjid. Sejumlah dengan zakat dia. Adakah dia telah melaksanakan zakat? Sedangkan dia tak ingat pun kata zakat. Dia duk ingat kata zakah besar. Dia terlupa. Sah zakat dia? Tak sah tak? Pasal niat. Innamal a'malu binniat. Dan niat itu ialah ibadat hati. Ibadat jantung rohani kita. Di antara bentuk-bentuk menyatakan betapa fadilat amalan jantung rohani ini melebihi amal anggota tubuh badan. Yang pertama ialah
bahawa amalan jantung rohani kita ini adalah asas selamat daripada neraka dan memperolehi syurga. Di antaranya ialah tauhid. Ya, tauhid itulah ibadat hati. Tauhid ialah i'tiqadul qalb, kepercayaan hati bahawa Allah Ta'ala itu Esa. Ya, bahawa Allah Ta'ala itu Esa sebagai Rabb, sebagai Ilah. Ya, Esa dalam kesempurnaan dan keindahannya. Itu adalah i'tiqad dalam hati kita yang dimanifestasikan menerusi amalan zahir. Tapi kita kena fahamlah, bukan bermakna bila kita kata amalan hati ni amalan yang lebih utama, makna amalan zahir tak penting. Tak, kita nak habaq kata di sini amalan zahir itu adalah kelaziman daripada amalan hati. Nak beritahu kata hati itu adalah asal, adalah tapak kepada amalan. Dan kalau tidak ada amalan zahir, itu tanda tak ada amalan hati. Amalan hati tidak sah tanpa amalan zahir. Sebab itu Allah Ta'ala kata وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Fir'aun, dia tak mau beriman dengan Musa secara lisan. Dan mereka menafikan, mengingkari, mengenggani kerasulan, kenabian Musa AS dengan lisan mereka. Dan jiwa mereka, jantung hati mereka beryakin. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Kenapa mereka tidak mau mengaku dengan lisan? ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ya, zalim. Ya. Jadi, dan meninggi diri, sombong. Menunjukkan bahawa, apa dia? Menunjukkan bahawa apabila tidak adanya amalan zahir, itu adalah petanda bahawa hati telah rosak. Dan yakin dalam hati tanpa dizahirkan dengan amalan anggota badan, itu menunjukkan keyakinan itu tidak mencapai tahap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menunjukkan jiwa hati itu tidak memperhambakan dirinya 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata jiwa dia memperhambakan dirinya kepada Allah 100%, maka dia akan ikut apa yang Allah Ta'ala suruh daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan silap faham pula lagi dia berkata, kalau macam tu betul lah, geng-geng hak semayang niat saja, tak. Itu tak betul. Tak betul. Kalau dah ada niat, mestilah ada amalan. Kan? Tu Nabi kata, innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Amalan itu berlaku dengan niat. Kalau tak ada amalan, macam mana ada niat? Mana niat tu bohong, niat palsu. Tak? Kalau dia niat saja tapi tak rukuk, tak sujud, maknanya itu adalah niat palsu, niat membohong. Niat ni dia maqrunatun bil amal, dia bersertaan dengan amal. Itu baru jadi niat. Kan? Kalau duduk dalam hati saja tapi tak ada amal, ulama tak panggil niat. Kan? Ulama tak panggil niat. Dalam hadis yang panjang di sini dibawa oleh musannif berkenaan dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Nabi kata satu hari, Nabi kata, yatlu'u alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Nabi kata sekarang ni akan datang kepada kamu satu orang lelaki daripada ahli syurga. Jadi para sahabat pun tunggu siapa dia nak main. Lepas tu main lah.
rajulun minal ansar fatala'a rajulun minal ansar tantifu lihyatuhu min wudu'ih wa qad ta'allaqa na'layhi fi yadihi shimal. Datanglah orang Ansar tadi masuk masjid. Satu lelaki Ansar masuk masjid, baru sudah ambil wuduk, ayak leleh daripada janggut dia. Dia kata, pegang slipper dia dengan tangan kiri masuk masjid. Jadi esok pun sama, sampailah 3 hari Nabi sebut akan datang kepada kamu saat lagi ni, akan masuk dalam masjid ni seorang ahli syurga. Laki yang sama, tiga hari berturut orang yang sama. Jadi orang sahabat pun tahulah, kata ini maknanya Nabi SAW bagi khabar gembira, kata dia ni adalah ahli syurga. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia teringin nak tahu apa amalan lelaki ni sampai Nabi confirmkan dia ni ahli syurga. Apa amalan dia? Jadi dia pun 3 malam tidur dengan lelaki ni. 3 malam dia duduk dengan lelaki ni. Dia tengok malam-malam lelaki ni tak adalah solat panjang-panjang. Sekadarnya dia solat. Kan? Dan apabila dia terjaga, dia berzikir. Dia tak solat lama-lama, dia bangkit solat sekejap, betul dia tidur balik. Tapi kalau dia ada terjaga ke, dia beralih, dia terjaga sekejap, dia berzikir ataupun dia bertakbir, ingat Allah Ta'ala. Tu je lah. Sampailah masuk waktu subuh, dia bangkit sembahyang subuh. Dan satu perkara yang dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu perasan, sahabat ini daripada Ansar ini, dia tidak ada banyak bercakap. Dia tak bercakap benda-benda buruk pasal orang, tak ada lah. Dia tak banyak bersembang. Kan? Jadi dia pun tanyalah, apa punca, apa amalan rahsia kamu? Kan? Yang sampai Nabi kata, Nabi habaq kat kami. Lelaki ni dia tak dengar. Pasal dia main sebelum Nabi habaq. Kan? Jadi dia kata, dah 3 hari dah Nabi kata, hang ni ahli syurga. Tu yang aku ikut, dia kata. Lelaki tu, jadi dia kata, aku nak tahu apa dia amalan hang. Lelaki tu kata, tak ada apa, yang macam hang tengok lah. Dia kata, macam hang tengok malam tadi. Malam-malam 3 malam ni hang tengok. Itulah malam-malam yang aku buat. Tak ada apa, tak ada lebih, tak ada kurang. Kan? Tetapi dia kata satu perkara. Dia kata, aku ni tak pernah simpan rasa dendam ke, hasad ke kepada mana-mana orang. Itu dia kata, hati aku sejahtera dekat orang Islam. Aku tak ada musuh dengan siapa, dengan orang Islam. Tak ada nak bergaduh-gaduh bab dunia, tak ada nak dengki-dengki. Dia kata tak ada. Yang tu lah, yang tu aku jaga, dia kata. Kan? Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, itulah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sahabat lagi tinggi lagi faham. Jadi dia kata, hadhihi allati balagat bik wa hiya allati la nutiq. Dia kata, inilah dia. Hak ni lah sebenarnya yang menyebabkan kau sampai dipanggil Nabi 3 hari. Kata Nabi, isytihar kau ahli syurga. Ya, tengok. Dia bukanlah amalan yang banyak, tetapi kesejahteraan jiwa itu. Ya. Sejahtera jiwa itu, menjaga jiwa daripada perkara-perkara yang merosakkan, daripada sifat mazmumah. Sentiasa memenuhkan jiwa dengan sifat mahmudah. Itu yang menyebabkan lelaki tadi, walaupun amalan zahir dia tidaklah banyak, tidaklah hebat, maksudnya dia jaga yang fardu, buat yang sunat sekadar yang dia mampu, ya. Dan amalan sunat ni banyak pilihan, option dia banyak, kan? Kita boleh pilih mana yang kita nak buat, tak ada isu, kan? Tapi yang wajib, yang lebih wajib sekali ialah yang dia jaga hati dia tadi itu, iaitu fardu ke sunat? Fardu. Sebab itulah Allah Ta'ala
dah bagi tahu dalam hadis qudsi, Nabi dah bagi tahu, Allah Taala berfirman bahawa tidak ada perkara yang lebih Tuhan suka, yang kita dekatkan diri kita kepada dia melebihi daripada amalan fardu. Ya, kita kalau kita jaga betul-betul amalan fardu ini, Allah sayang, Allah cinta kita. Dan dengan itu Allah Ta'ala akan taufikkan kita untuk melakukan amalan-amalan sunat. Dan apa yang lelaki ni buat, inilah dia yang disebut sebagai isqat hududin nafs, menjatuhkan bahagian diri. Maksudnya dia tidak melihat dirinya ni ada apa-apa hak yang dia kena dapat daripada mana-mana orang. Maksudnya dia tak ada harap orang nak bagi itu ini pada dia. Dan inilah kita kata dia ni dah lebur, dalam istilah mutaakhirin, istilah golongan terkemudian, istilah tasawuf, yang disebut sebagai fana. Dia sudah tidak ada lagi kemahuan sendiri. Kemahuannya ialah apa yang Tuhan nak. So kalau Tuhan nak dia rezeki dia banyak tu, dia tak ada kehendak dia. Aku nak itu, aku nak ini. Kan? Dia buat apa yang Tuhan suruh, jaga amal yang fardu, tinggal benda yang haram, jaga pantang larang yang Tuhan letak, jangan langgar arahan Tuhan, ya. Jangan buat apa yang Tuhan larang. Kemudian apa yang Tuhan nak bagi, terima. Banyak mana, banyak itulah. Dia tak ada teringin lebih daripada apa yang Allah Ta'ala bagi, pasal dia, pandangan dia ialah pada pemberian Allah Ta'ala, bukannya apa yang dia teringin, apa yang dia nak. Kan? Jadi itu menyebabkan bila dia macam itu, dia dah tak ada lagi rasa nak bermusuh dengan orang, tak ada lagi rasa dengki dendam, tak ada lagi rasa tak selesa dengan orang itu pasal dia tu dapat lebih, tak ada. Ya. Dia redha dengan apa juga yang Tuhan bagi kepada dia. Rezeki yang halal dia cari, dia buat kerja. Kalau banyak tu dapat, banyak tu lah. Alhamdulillah. Dia tak melihat kepada orang yang banyak upah dia. Dia melihat kepada Allah Ta'ala yang bagi dia rezeki, bahawa rezeki yang secupak tidak akan menjadi segantang. Buat pilah kot mana pun. Kalau Tuhan dah kata secupak, secupak lah. Kalau Tuhan kata segantang, segantang lah. Tapi yang paling penting ialah secupak itu kalau berkat, lebih banyak daripada segantang. Dan segantang kalau tidak berkat, lebih sedikit daripada secupak. Kan? Baik. Yang kedua ialah amalan qalbu ini, amalan qulub ini, amalan jantung rohani kita ini adalah sebab untuk mencapai kedudukan yang tinggi di syurga. Dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi julasa'a yawmal qiyamati 'an yaminil 'arsy wa kilta yadayillahi yamin. Ala manabira min nur, wujuhuhum min nur, laysu bi anbiya wala syuhada wala siddiqin. Qila ya Rasulullah man hum? Qal humul mutahabbuna bi jalalillahi ta'ala." Nabi SAW kata dalam syurga nanti Allah Ta'ala itu akan ada yang duduk majlis dengan dia, duduk di belah kanan Allah Ta'ala di atas mimbar daripada cahaya. Dan kedua-dua pihak Allah Ta'ala itu adalah mulia. Baik kanan Allah, baik kiri Allah Ta'ala, kedua-duanya mulia. Tetapi tentulah yang duduk di belah kanan itu lebih utama lagi. Mereka ni akan duduk di sebelah kanan Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang daripada cahaya, wajah mereka bercahaya. Mereka ni bukan Nabi, bukan syuhada, bukan siddiqin. Orang biasa. Yang tidak, bukan Nabi, bukan syuhada, bukan siddiqin. Tapi mereka dapat duduk sama tempat dengan anbiya, syuhada, siddiqin. Jadi ditanya, wahai Rasulullah, kalau mereka ni bukan, siapa dia? Pasal anbiya, syuhada, siddiqin ni dah selesai lah kita tahu. Jadi siapa dia hak dapat duduk setara dengan syuhada, anbiya, siddiqin, sedangkan mereka bukan daripada tiga golongan ni? Kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang berkasih sayang demi keagungan Allah.
Mereka yang mengikat hubungan semata-mata kerana Allah. Kan kita sebut asas teras amalan hati ialah mahabbatullah. Dan mahabbatullah ni ada dia punya tuntutan dia. Tuntutan dia apa? Mencintai apa yang Allah cintai dan mencintai kerana Allah. Tidak. Kan? Mahabbatullah melazimkan mesti ada syarat dia, rukun dia. Cinta apa yang Allah cinta, benci apa yang Allah benci, dan cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Sebab tu Nabi kata, awthaqu ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling teguh, utuh, cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Sebab dia adalah satu kemestian. Kalau kita cinta Allah, mesti ada benda ni. Jadi mereka yang al-mutahabbuna bijalalillahi ta'ala ini, ialah mereka yang cintakan Allah Ta'ala, of course. Sudah tentu. Nabi sebut kelaziman. Yang dimaksudkan ialah malzumnya. Ya. Jadi, dan ini juga adalah di antara amal qalbi. Cinta ni amal qalbi. Cintakan Allah. Cinta apa yang Allah cinta. Cinta kerana Allah ni amal qalbi. Min a'malil qulub. Dan kita dah sebut dia adalah muslihatul qalb. Yang pertama sekali yang memperelokkan jiwa jantung kita ini ialah ifradul hub lillahi ta'ala. Menunggalkan kecintaan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga akhlak yang mulia. Ya. Kata Nabi SAW, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang elok. Dan akhlak yang elok ni terbit dia daripada mana? Daripada hati, daripada jantung rohani. Ya, nak boleh kita bermuamalah dengan manusia dengan baik ni tadi, puncanya adalah apabila kita dah tidak ada lagi huzuzun nafsi. Dalam jiwa kita ni dah tidak ada lagi keinginan peribadi. Barulah kita boleh ada akhlak mulia. Kan? Sebab itulah segala ta'rif tasawuf yang ulama tasawuf sebut balik kepada al-hubbu fillah dan mahabbatullah yang disimpulkan oleh sebahagian ulama tasawuf takhirin sebagai sidqut tawajjuh ila Allah. Benar dan jujur dalam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, amalan hati itu, amalan qulub itu muharrikatun wa dafi'atun li'amalil jawarih. Amalan hati itulah yang menggerakkan amal anggota badan. Ini kita dah bincang tadi. Ini di antara perkara. Dialah penggerak, dialah dinamonya. Yang menggerakkan, yang menjalankan anggota badan untuk beribadat dan memperhambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Atabatul Ghulam ataupun Utbatul Ghulam, man arafa Allah ahabbah wa man ahabba Allah ata'ah. Utbatul Ghulam ni seorang ulama tasawuf yang masyhur. Dia kata barang siapa yang cintakan, siapa yang kenal Allah akan cinta Allah. Dan siapa cinta Allah akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, idza thabata al-aslu fil qalbi akhbara al-lisanu 'anil furu'. Apabila iman tertancap dalam jantung kalbu kita, maka lisan akan menzahirkan cabangnya. Yani akan iqrar dengan dua kalimah syahadah. Akan beramal dengan apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Lalu kita kata jantung ini dia ada kaitan dengan amal jawarih. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak ada istilah orang buat maksiat tapi hati baik. Tak ada. Tidak ada istilah itu di sisi ahli sunnah wal jamaah, tidak ada. Kalau dia tidak tutup aurat, bergelumar dengan maksiat, makna hati dia ada masalah. Hati dia ada problem. Dari satu sudut. Bukan makna dia tu. Pasal kita hari ini mengukur baik dan buruk itu mengikut muamalah dia dengan sesama makhluk. Salah. Kan? Sebab makna orang yang as-salih apa yang ulama kata makna as-salih ialah
orang yang melaksanakan hak Allah dan hak makhluk, kedua-duanya. Kalau dia buat hak Allah saja tapi hak makhluk dia cuai, itu pun salah, pasal hakikatnya kalau dia mengabaikan hak makhluk, dia telah melanggar perintah Allah Ta'ala. Orang yang jaga hak makhluk tapi tak jaga hak Allah, ini juga tidak salih. Kerana bila dia menjaga hak makhluk tapi tak jaga hak Allah, dia telah melakukan kebiadaban yang tertinggi sekali. Nasallallahu alaihi. Jadi salah kita ukur akhlak itu ialah dia baik dengan orang. Oh, dia tu akhlak bagus. Maksud akhlak bagus, dia rajin tolong orang, rajin. Tak. Akhlak bagus ni kena faham konsep akhlak yang sahih. Akhlak bukan sekadar interaksi dia dengan orang lain, tapi lebih penting sekali akhlak yang paling utama, tunjang dan tonggak segala akhlak ialah interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya kalau interaksi dia dengan Allah Ta'ala tak bagus, walaupun kita nampak macam interaksi dia dengan makhluk bagus, tapi tak bagus, pasal moral, kebaikan moral menuntut satu matlamat, tujuan. Apa tujuan? Ya. Apa tujuan kita buat baik? Ya. Buat baik kepada orang ni, dia berhajat kepada satu matlamat, satu end, satu goal yang dia nak capai. Kalau matlamat dia, kalau dia punya the end of the deeds bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan balik kepada mengharapkan ganjaran-ganjaran yang lain. Ganjaran-ganjaran duniawi. Ya. Sama ada duniawi itu berbentuk material ataupun tidak material. Mungkin hanya sekadar untuk memuaskan jiwa dia. Ada orang memang dia suka buat baik. Ya. Dengan dia buat baik, dia rasa tenteram, aman jiwa dia. Itu satu punca. Kan? Tapi adakah buat baik dia ini akan menghasilkan ganjaran di akhirat? Tidaklah, pasal dia dah dapat dah apa yang dia nak. Kan? Dia nak dengan dia buat baik itu, dia rasa tenang, dia rasa tenteram. Pasal tabiat dia tak boleh kalau tak tolong orang. Dia hanya nak memuaskan tuntutan fitrah tabi'i dia sahaja. Tetapi tuntutan fitrah tidak akan penuh, tidak akan puas. Hakikatnya dia tidak puas sepenuhnya, melainkan kalau dia tujukan segala amal solehnya, amal baktinya ini, matlamat dia, kemuncak yang dia nak cari ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bahawa kepincangan amalan jantung rohani kita ini boleh meruntuhkan amalan anggota badan. Ya. Sebagai misal ialah ikhlas. Buat baik macam mana pun kalau tidak ikhlas, buat amal ibadat macam mana pun kalau tidak ikhlas, tidak ada manfaat. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Allah Ta'ala akan jadikan amalan itu sia-sia. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala kata, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang buat satu amalan dan dia sekutukan aku dalam amalan itu dengan selain aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tuhan tidak akan bagi ganjaran. Macam kita kata tadi, pasal apa orang kapiak dia buat baik, dia tolong orang, dia derma sana sini, tapi tidak ada ganjaran di akhirat. Sebab apa? Pasal dia buat baik apa semua tu, dia ada matlamat lain. Bukan kerana Allah Ta'ala. Mungkin dia buat itu atas nama ideologi dia, humanism. Dia melihat Tuhan yang dia sembah itu ialah kemanusiaan. Orang yang menganut agama humanism, agama kemanusiaan, kan? Yang banyak tersebar sekarang, kan? Dia buat semua tu atas nama kemanusiaan. Kemanusiaan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kemanusiaan itu ialah kita sebagai makhluk yang namanya insan.
Itu sahaja. Kan? Bahkan kalau kita telusuri apa yang ulama-ulama tasawuf sebut, nilai-nilai insaniyah, ma'alim al-insaniyah ni sepatutnya dihapuskan, bukannya diwujudkan. Kerana manusia itu bila disebut nilai-nilai kemanusiaan lebih merujuk dalam Islam kepada sifat-sifat yang tercela. Kan? Innahu kana zaluman jahula. Ini adalah nilai kemanusiaan. Zaluman jahula. Zalim lagi jahil. Kan? Dan ada nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan fitrah yang baik yang Allah Ta'ala beri. Iaitulah iman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berikrar dengan ketuhanan Allah. Jadi kemanusiaan itu dia campur aduk. Dia bukan nilai baik saja, nilai buruk pun insaniah juga. Kan? Jadi semata-mata kita kata insaniah, kemanusiaan tidak ada, tidak memberikan kata pujian. Ada? Sebab manusia bukan macam malaikat. Kalau kita kata nilai-nilai kemalaikatan, malaikat dia memang sifat dia semua elok. Atau kesyaitanan, syaitan sifat dia semua buruk. Tapi manusia, kemanusiaan, manusia ni sifat dia bercampur baik dengan buruk. So dia tidak menjadi puji-pujian dan tidak juga membawa celaan sehingga diperincikan nilai kemanusiaan yang jenis macam mana yang kita nak maksudkan. Kan? Jadi sebab tu kita kata contohnya ikhlas. Kan? Dan Nabi dah sebut dalam hadis, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Jadi amalan itu mengikut niat, mengikut ikhlas. Tidak ikhlas, amalan tidak diterima. Di antaranya at-tawadhu'. Tawadhu' ni amalan hati, merendah diri, tidak ada rasa sombong. Nabi dah bagi tahu bahawa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah daripada sifat sombong. Sifat rasa besar diri. Apa dia rasa besar diri itu? Ialah yang Nabi bagi tahu kepada kita, al-kibru itu ialah batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Walaupun mungkin dia tu sendiri apa-apa gedana dan sebagainya. Jangan ingat orang miskin tak boleh sombong. Boleh. Kadang-kadang bila dia menolak kebenaran yang sampai kepada dia, walaupun dia tak kaya, dia miskin, apa kedana, hidup gelandangan, tapi sombong. Sombong apa? Pasal dia tegur, benda yang salah dia buat, dia tak boleh terima nasihat orang. Itu kibrun. Kan? Dan walaupun dia apa gedana, gelandangan, tapi dia rasa dia hebat. Dia tak diam bagi dia orang lain leceh, dia tu hebat. Dalam jiwa dia kita tak tahu perasaan dia. Itu adalah kibrun. Nauzubillah min zalik. Dan tidak ada yang tawadhu', itu akan menyebabkan amalan semua jadi sia-sia. Di antaranya al-hasad, rasa dengki. Apa dia hasad? Hasad ni ialah tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Bercita-cita supaya nikmat itu hilang daripada orang lain. Hasad bukannya kita nak macam yang dia ada, tapi kita nak benda yang dia ada tu tak ada pada dia. Pasal apa? Pasal kita tak dapat benda tu. Kalau aku tak dapat, hang pun jangan dapat. Itu adalah hasad. Dan ini cukup bahaya. Kalau hang dapat, aku kena dapat. Kalau aku tak dapat, hang pun tak boleh dapat. Jadi dia nak supaya nikmat yang Tuhan bagi kepada kawan dia tu hilang. Jadi itu adalah hasad, dan hasad ni na'udzubillah min zalik boleh menghapuskan segala amal-amal salih. Dan ini semua adalah penyakit hati. Yang kelima, bahawa amalan jiwa itu lebih berat daripada amalan anggota badan. Ini jelas. Kan? Pasal
Orang ramai boleh solat, tapi orang ramai yang boleh betul-betul menghayati dan fokus emosinya kepada Allah dalam solat. Ya kan? Tak ramai. Ya. Menyelisihi hawa nafsu, khilaful hawa. Yang kita kata tadi. Nak menghilangkan rasa teringin benda itu, benda ini. Untuk mendidik jiwa kita ni menerima apa saja yang Tuhan bagi. Bukannya apa yang kita nak, tapi terima apa yang Tuhan bagi. Itu bukan senang. Itu bukan perkara yang senang untuk dibuat. Sangat susah. Ya, nasallallahu al-afiyah. Yang keenam, amalan hati itu lebih besar ganjarannya daripada amalan anggota badan. Bahkan amalan anggota badan itu bergantung kepada ganjarannya. Nabi kata dah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan amalan anggota badan itu sendiri pahalanya bergantung kepada amalan hati yang beriringan dengan amalan zahir tadi. Yang ketujuh, amalan jiwa, amalan kalbu itu akan menjadi besar walaupun sedikit dengan besarnya amalan hati. Kan? Amalan kalbu bila besar, walaupun solatnya 2 rakaat, kawan ni solat 4 rakaat, tapi dia ni 2 rakaat, tapi khusyuk, fokus emosinya kepada Allah, dibanding dengan kawan ni 4 rakaat, tapi fikiran merewang. Mana yang akan jadi lebih besar ganjarannya si Allah Ta'ala? Sudah tentulah yang salat 2 rakaat. Subhanallah. Yang ke-8, bahawa amalan hati itu lebih elok kesannya daripada amal jawarih. Ya. Amalan hati, kalau hati kita ni telah dididik dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, dibuang daripada segala perkara-perkara keji, ya, kesannya lebih nampak, akan mendamaikan dan mententeramkan. Sebab itu kita tengok apa yang kita panggil sebagai al-jafaf ar-ruhi ini, kekeringan kerohanian, menjadi punca kepada kita tengok orang, dia ni dulu bukan kaki masjid ke? Dia ni dulu bukan orang yang rajin main kuliah ke? Tapi kenapa tiba-tiba bila Tuhan uji dia dengan satu ujian bala bencana, dia intikas, na'udzubillah min zalik, dia patah. Dia jadi tak percaya kepada Tuhan, dia jadi marah kepada Tuhan, na'udzubillah min zalik. Kenapa jadi macam tu? Kalau dulu main semayang lah, tak mau semayang. Pasal walaupun dia zahirnya dia beribadat, tapi ni jantung hatinya kosong daripada menerima qada dan qadar Allah Ta'ala. Sedangkan itu adalah amal hati. Sabar di atas ujian Allah ni tidak ada. Okay. Itu bahaya. Dan kita tengok ada orang amalan tidak banyak, tapi bila datang ujian, datang timpa kemiskinan dan sebagainya, dia boleh sabar, dia boleh hidup tenang. Kerana apa? Kerana dia telah mendidik jiwanya dengan as-sabru ala qadarillah. Sedangkan ini, dan as-sabru ala aqdarillah ini di antara komposisi iman yang sangat penting, antara amal jawarih yang telah kita bahaskan, telah kita bincangkan masa kita belajar kitab tauhid dulu. Allah Ta'ala kata, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah namakan sabar atas takdir Allah sebagai iman. Dan dia adalah rukun iman. Kan? Rukun iman. 6 perkara. 5 daripadanya dibina atas yakin. Dan 1 di atas sabar. Sebab itulah kata Ibn Qayyim, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan diperolehi sifat kepimpinan dalam agama. Kita tengok ulama-ulama diangkat oleh Allah Ta'ala. Setelah mana mereka sabar dengan ujian. Imam-imam mazhab yang 4, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, mereka semua ni menjadi imam, menjadi hebat kedudukan mereka di sisi kaum muslimin
Allah Ta'ala angkat mereka kerana apa? Kerana mereka sabar di atas ujian Allah SWT. Dan mereka tenang dalam menghadapi ujian tersebut. Kita tengok para anbiya dan nabi-nabi. Kok mana pun hebat ujian yang kita dapat dalam hidup ni, tak boleh lawan, tak boleh challenge musibah yang menimpa para anbiya dan rasul. Hidup mereka penuh dengan perkara-perkara yang orang hari ini sebut sebagai stres. Tekanan hidup begitu banyak. Ya? Tapi kenapa mereka hasilnya berbeza? Kenapa mereka tidak jadi seperti orang yang kita lihat hari ini, zaman ni orang tu kena ujian sedikit sudah jadi tak ketahuan hala, ya, dah jadi kemurungan. Ya. Kalau kita nak banding ujian yang dia dapat dalam hidup dia dengan apa yang menimpa hidup Nabi kita Muhammad SAW, tak ada banding langsung. Tak ada banding langsung. Tapi apa yang menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW yang hidupnya dipenuhi dengan segala faktor-faktor untuk menjadikan seseorang itu mengalami tekanan jiwa dan kemurungan. Tapi pasal apa Nabi tak jadi murung? Pasal apa Nabi tak mengalami tekanan jiwa? Tak mengalami penyakit jiwa? Kenapa? Kenapa psikologi Nabi terus mantap, stabil, kukuh? Kerana a'malul qulubnya mantap. Ya. Para sahabat, para tabi'in, para ulama sama. Kan? Kesan amalan jiwa yang elok ini akan menjadikan kesannya itu lebih positif berbanding orang yang buat amal zahir tapi tidak ada amalan rohani, kering rohaninya, maka amalan zahir tidak akan membantu. Amalan zahir tidak membantu untuk dia sabar di atas aqdarillah. Yang kesembilannya, amal jiwa ini boleh ganti amal zahir, tapi amal zahir tak boleh ganti amal jiwa. Nabi SAW kata orang yang sakit, dia tak dapat pergi ke masjid, tidak dapat buat amal soleh yang dia biasa buat sebab dia sakit, akan ditulis untuknya ganjaran pahala amalan tersebut seperti mana dia buat masa dia sihat. Subhanallah. Menunjukkan bahawa amalan hati, niat, kebersamaan itu, kan? Bersamanya jiwa kita dengan amal itu menyebabkan Allah Ta'ala bagi ganjaran. Allah bagi ganjaran. Ya. Sebab itu dalam satu peperangan Nabi SAW menyebutkan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Ada orang di Madinah yang tidak kamu lalu satu wadi melainkan mereka bersama dengan kamu, mereka dapat pahala. Itulah mereka yang tertahan, tak boleh nak ikut kita main jihad ni kerana sakit. Dia pun memang nak main tapi tak mampu, tak ada bagi pahala. Macam sebiji macam mereka datang hadir. Subhanallah. Dan boleh jadi orang yang pergi peperangan itu, kalau tidak ada amalan hati yang sahih, tidak ada niat yang ikhlas, tak dapat apa. Tak dapat ganjaran apa pun. Kan? Subhanallah. Al-ashir, yang ke-10, an a'mal qulub yastamirru ba'daha fi ahwal tanqati'u fi a'mal jawarih at-taqi. Amalan hati berterusan pada waktu-waktu yang amal jawarih padanya boleh terhenti. Contoh, bila kita mati, terputus segala amalan, yakni kita tak boleh buat amalan. Tetapi ada amalan yang berterusan. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bih, atau sadaqatun jariyah, atau waladun salihun yad'ulah.
ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak soleh yang mendoakan. Ya. So memang ada amal-amal zahir yang berterusan tapi tak banyak. 3 ni saja amal zahir yang kita tengok dia berterusan. Tu pun pasal apa dia berterusan? Pasal amalan hati. Tidak. Pasal orang yang tabiat dia mengajak ilmu. Dia ni kalau hidup dia nak ngajak juga. Pasal niat dia itu ada. Bila dia mati, yang hancur jasadnya itu. Tapi rohnya, jiwanya, yang dalam jiwa itulah terkandung keazaman, keinginan untuk dia mengajak ke ilmu itu. Masih wujud. Demikian juga sedekah jariah. Demikian juga anak yang soleh. Ya. Jadi kita tengok amal zawahir tak banyak yang berterusan. 3 benda ni. Tapi amal qalbu, ya, Masya Allah. Ya. Ahli syurga. Dalam syurga nanti, mana ada salat, mana ada puasa. Tetapi ulama kata, ahli syurga ni tidak akan putus daripada mahabbatullah, cintakan Allah. Cinta Allah sentiasa bertambah. Setiap hari Jumaat bila mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka bertambah rindu, bertambah cinta kepada Allah. Cinta Allah tidak akan habis. Tidak akan ada kesudahan. Dia akan terus bertambah sampai bila-bila. Dan dia adalah amal hati. Subhanallah. Yang ke-11, amalan hati itu digandakan tanpa had dan amal zahir itu digandakan kepada had yang tertentu. Ya. Sebab apa? Pasal amal hati itu dia tidak ada waktu berhenti. Sentiasa ada. Pahala tidak ada henti. Pasal kita sentiasa buat tauhid, iman, rukun iman yang 6. Ada waktu kita berhenti daripada buat rukun iman? Tidak ada. Solat digandakan sampai kita semayang, lepas semayang, selagi kita duduk di tempat semayang kita dan tidak berhadas. Kalau dah berhadas atau berpindah tempat, tidak ada lagi gandaan. Selagi kita menunggu solat seterusnya, ya kita dalam solat, dapat pahala solat berterusan, tak berhenti. Tapi lepas tu, habislah. Kan? Kalau kita buat, ada kerja lain kita nak buat. Kan? Mesti nak kena buat, nak kena pergi makan, nak kena pergi apa. Kan? Jadi, amal zahir ni dia mesti ada waktu dia akan berhenti. Gandaan pahala dia tu. Berbeza dengan amalan hati. Amalan hati adalah asal, amalan jawarih, amalan zahir itu ialah ikutan. Ini yang kita dah sebut tadi. Asalnya ialah amalan hati. Ya. Itulah ukuran. Dan tujuan amal zawahir ni disyariatkan oleh Allah Ta'ala pun adalah dalam rangka untuk mendidik hati kita, jiwa kita supaya taat dan menjaga hati kita daripada rosak. Jadi hati itu adalah matlamat. Waktu Nabi SAW dah kata, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang apa parah tubuh badan, sebab yang tu dia yang buat. Dia tak ambil kira tu, kamu cantik ke, kamu sadar ke apa ke, Tuhan tak bagi pahala atas benda tu. Pasal itu hakikatnya dia yang cipta. Nah. Tapi yang Tuhan bagi kira, ambil pahala pada kita ialah hati kita, amalan hati ni dan amalan zahir kita yang merupakan hasil terbitan natijah daripada qulub, natijah daripada perasaan jiwa kita. Nah. Jadi inilah apa yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.